Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Selamat kita bertemu lagi sekali. Maka kita kalau boleh tekan share, tekan like, tekan love, sebab kita ingin mengiringi doa kepada mereka yang sedang sengsara. Terutama sekali malam ni kita akan memperceritakan tentang kidney failure ataupun masalah ginjal yang berjuta-juta rakyat sebenarnya menghadapi masalah ataupun belum menghadapi masalah. Sebab apa? Kidney failure ni ataupun kidney disease ni tak semestinya dia ada sign and symptoms yang very clear. Dan selalunya kalau 50% pertama dah rosak pun tak nampak apa-apa lagi. Dan selalunya orang jumpa ataupun mendapati masalah tu dah lebih daripada 50% rosak. Faham tak? Dia selalunya lebih pada stage 3 baru kalau you nampak-nampak kaki bengkak. Ada beberapa dia punya gejala yang saya akan cerita pada malam ni. Kalau anda bersedia, sila tekan love lagi dan share dengan kawan. Sebab apa, ni bukan kira peringkat umur, dia tak kira apa tu jantina, siapa pun boleh kena, dan terutama sekali zaman moden ni tidak tentu lagi dah. Kalau dulu katakan berumur baru sakit, baru jatuh apa tu masalah ni, tetapi tidak. Zaman sekarang kanak-kanak pun kadang-kadang bermasalah kalau tak dijaga dengan betul. Baik, penyebab utama saudara-saudara sekalian, sebelum saya cerita tentang minuman, malam ni kita fokus pada minuman ya. Makanan mungkin next time. Sama mustahak, tapi disebabkan kidney ni lebih kepada fluid balance. Sebab kerja resmi dia kalau you nak tahu ialah untuk mendetoxkan. Selain daripada liver, kidney lah memainkan peranan. Saya ulang, selain daripada liver, hati anda, bukan jantung, hati, dan kidney lah merupakan bahan ataupun tempat di mana yang lebih-lebihan seperti nitrogenous waste, maksudnya bahan kumuhan-kumuhan yang lebih daripada makanan-makanan yang berpoison, ada toxicity dan sebagainya. Inilah kerja salah satu daripada darah tu, bila masuk dengan makanan, minuman dan sebagainya, dia akan ditapis di bawah kidney, lepas tu ditarik balik air yang boleh dipakai dan dibuang bahan kumuhannya. Cantik tak? Itu Tuhan jadikan kerjanya penuh dengan filter-filter yang halus, mikroskopik tu, namanya glomerulus. Itu satu. Nombor dua, dia membalancekan balik elektrolit. Elektrolit ni maksudnya fluid kita kan ada mineral, ada vitamin dan sebagainya. Jadi untuk mengimbangkan ni semua diperlukan kidney kita. Cukup dahsyat. Ada dua biji, ada dua buah kidney kita yang memainkan peranan. Kalau satu rosak, masih boleh pakai satu lagi. Tapi kalau dua-dua rosak, saya akan beritahu nanti apa nak buat. Okey, kalau masih berkesempatan. Dan ujung-ujung sekali ialah untuk membalancekan, mengimbangkan fluid. Fluid maksudnya apa? Cair dalam badan kita supaya dia balance, yang mengakibatkan nanti low blood pressure ke atau high blood pressure ada kaitannya dengan peranan fungsi buah pinggang yang cun, yang baik. Okey, baik. Soalannya sekarang ialah penyebab utama, sebab asal-usulnya kidney bukan rosak, tapi ada jenis penyakit yang dalam darah kita atau badan kita yang merosakkan buah pinggang. Contoh, kalau you pergi ke hospital ni, hospital yang ada penyakit ni, you buka file dia orang, hampir 70 ke 80% daripada mereka yang rosak buah pinggang asal-usulnya ada penyakit. Yes. Nombor satu, selain daripada yang you tahu, ialah diabetes. Nombor dua, penyakit utama juga. Jadi dua penyakit ni adalah penyakit yang paling popular di Malaysia. Hampir 3.7 juta rakyat menghadapinya, sama lebih kurang. Nombor dua ialah high blood pressure. So, bila high blood pressure selalunya datang dengan apa? High kolesterol. Yang penting diabetes dengan high blood pressure ni memang penyebab utama kenapa buah pinggang kita boleh rosak. Kita ketahui sikit, satu lagi dinamakan glomerulonephritis. Maksudnya penapis yang halus-halus saya kata tadi, yang mikroskopik tu, dia pun boleh jadi inflame ataupun rosak disebabkan oleh infection dan sebagainya. Smoking salah satu sebabnya. Kalau risau rokok, saya minta tolong sambung sikit. Sebab apa? Tak cukup pesakit buah pinggang, you boleh tolong tambahkan sikit lagi. Melawak-melawak juga, sebab susah sangat nak berhenti isap rokok. Bila dah kena sakit dan doktor kata buah pinggang you tinggal 15% je lagi, confirm kena dialisis, terus berhenti on the spot. Kenapa boleh pula? Seterusnya ialah makan ubat. Ubat yang paling utama, yang paling menyebabkan kidney rosak ialah painkiller. Tahu painkiller? Pernah dengar kan? Bukan setakat Panadol saja pun boleh rosak juga buah pinggang, tetapi yang kuat-kuat tu seperti you pernah dengar tak? Voltaren, Simflex, Akoxia kan? Ni orang-orang yang sakit teruk-teruk ni memang dia bawa pergi ke mana-mana pun.
Orang yang bercakap ni pun sama juga. Kalau travelling tak bawa ubat-ubat sakit macam ni, dia jadi macam panik pula nanti kan. So kita sama-sama belajar malam ni. Ada penyakit seperti lupus, SLE, autoimmune, masalah benign prostatic hyperplasia. Orang yang ada bukan kanser tetapi prostatnya memegak pun boleh mengganggu buah pinggang. Okay. Of course, kalau orang yang ada kanser, dia boleh pergi ke buah pinggang pun, yes. Ada masalah yang ada polycystic kidney yang menyebabkan dia macam belun-belun, tumbuh-tumbuh macam buah anggur tu di dalam kidney kita pun boleh menyebabkan rosak buah pinggang dan hujung-hujungnya stones ataupun batu karang. Okay. Of course, siapa yang obese sentiasa menjadikan risiko yang paling tinggi. Baik, ubat tahan sakit, betul tu? Yes. Okay, siapa lagi? Baik. Bagus. Okey, ubat kolesterol pun, bahkan jenis ubat apa pun lah. Sebab apa, di ujungnya lepas liver, kidney atau mereka dua bekerjasama untuk mencuci badan kita. Baik, kalau dah jadi masalah, you petanda awalnya contohnya letih je kerja you. Hari tu saya cerita tentang letih juga, tapi letih tu ada masalah lain kan, masalah tak cukup garam. Kali ni katakan semua okey, tetapi you masih letih juga. Okay. So lemah dan letih atau bahasa orang putih dia panggil fatigue. Okay. Nombor dua, you ada frekuensi malam-malam kencing. Bukan diabetes pun. Kalau diabetes dah confirm lah kan. You dah tahu sebab utama kenapa kidney you fail kan. Tetapi kalau tak ada buah pinggang tak ada diabetes mellitus pun, you boleh ada masalah kencing kerap, terutama sekali bulan malam, ataupun susah nak kencing, lambat nak kencing, ataupun sukar dari segi nak keluarkan air jumlahnya tu. Selalu katakan you kencing lancar kan, sekarang lambat, lepas tu slow, lepas tu berbuih pula lagi, dan you punya jumlah you rasa memang kurang daripada biasa. Kan, itu petanda awalan. Bukan awal dah, saya dah katakan stage 1, stage 2 dia tak tunjuk apa-apa ni, minimum dah stage 3 katakan. Lepas tu kidney pain, sakit buah pinggang. Selalunya sakit buah pinggang tu belah belakang lah. Tetapi kalau sakit belakang dia lebih ke bawah. Sakit buah pinggang dia naik ke atas daripada sakit lower back, dia upper back. Buah pinggang ni kan, kalau you buat tangan macam tu, you capai ke belakang, paling-paling you boleh turun ke bawah, tapi naik lebih kurang 6 inci ke atas. 6 inci ke atas tu dah dekat nak tulang rusuk kat bawah sana dah tu. Kat situlah selalunya sakit belakang yang bermasalah buah pinggang. Okey. Dan kadang-kadang sakit ni mungkin disebabkan oleh infection, ada radangan, ataupun ada stones, ataupun ada urinary tract infection, you punya saluran pipe tu. Okey. Dan kaki boleh bengkak, macam bila you tekan je dia macam tenggelam. Yang tu selalunya disebabkan masalah sodium you tak tak lepas, dia masih terikat dengan banyak garam, sodium yang berlebihan, ataupun you ada masalah sakit tulang, sakit sendi, ataupun rasa keras sendi you tak boleh bergerak, kulit dah mula gatal-gatal disebabkan toksik badannya tinggi sangat, bau mulut macam amonia, tak macam mana, hancing lah kan. Okey. Lepas tu saya kata tadi, bila kencing berbuih tu berarti dah ada protein dalam air kencing you, berarti dah bocor. Kidney dah mula rosak, dan sehingga kan kalau cek blood ataupun air kencing tu, dia orang boleh nampak blood pun dalam air kencing you. Tak kira bukan wanita pun. Kalau wanita ada blood tu lain sikit cerita, tetapi lelaki pun ada blood, kena cek betul-betul. Okey. Sekarang tahapnya ada 5 stage. Okey. So anda pilih mana stage you nak. Okey. Saya dah kata kalau stage 1 atau stage 0 ni berarti kalau you tengok result you, selalunya dia tengok creatinine. Itu satu cerita. Kalau tinggi sangat confirm bahaya. Tetapi awal-awal dia tengok GFR dahulu. GFR tu you pernah dengar kan, maksudnya apa? Glomerulus filtration rate. Maksudnya kadar penapisan penapis you tadi, filter tadi kan, nama glomerulus tu dalam buah pinggang tu ada 2, dalam tu ada beribu berjuta dia punya halus-halus tu kan. Jadi bila dia tapis tu, kalau dia dah mula stage 1, berarti result you 90 ke atas, dia result you 90 ke atas, you are perfect. That means dia kira stage 0 atau stage 1 tu kira you boleh senyum lah malam ni, syukur, sujud syukur terus kalau dapat result tu, walaupun you ada kencing lambat ke, tak lawas, atau kencing kerap ke, sakit you rasa mual, muntah, kadang-kadang tak ada appetite, semua tu pun ada kaitan dengan buah pinggang juga. Tapi tengok-tengok GFR you masih 90, cun. Okey, mungkin masalah lain. Baik, nombor 2,
Kalau you tengok stage result you antara 60 hingga 89, itu dipanggil stage 2. Masih lagi okey tapi dah ada kerosakan. Tetapi bila naik ke bawah pada 60, antara katakan 45 hingga 59 tu dia panggil stage 3A. Dia ada bahagi dua. 3A tu rosak tapi masih boleh pakai. 3B rosak tapi dia nak masuk ke masalah. Masalah maksudnya dia dah kurang pada setengah daripada you punya fungsi kidney yang sebenarnya. Berarti antara 30 hingga 44. Kalau result you 30 hingga 44. Jadi doktor akan tulis kat ujung tu dalam bracket tu, dia kata ni dia dah buat mark lah kat situ kan. Tapi yang paling takut ialah kalau bawah pada 30. Saya ulang. Kalau bawah pada 30, antara 15 hingga 29 tu, itu dah kira antara nak dialisis dengan tak dialisis. Kalau you tak jaga, tak reverse, tak cuba betulkan keadaan, dia akan terus menurun bawah pada 15. What do you do? You kena pergi center yang buat dialisis 3 kali seminggu for the rest of your life kalau tak jaga betul-betul. Dan itulah masanya orang kata baru tahu tinggi atau rendahnya dunia ni. Bukan kita minta you sakit, tidak. Tetapi kadang-kadang masa kita cakap awal macam ni, kalau you dengarkan cantik. Sebab kalau dah sampai dialisis, nak tukar balik kepada tak mau dialisis tu lambat sedikit dan kadang-kadang tak boleh pun. Sebab dia dah mula kecut. You punya kidney tu dah mula tidak berfungsi. Bayangkan bawah pada 15%. Air keluar apa menitik-nitik je air kencing you. Dan dah pula tu doktor pula tak bagi minum air banyak, betul? Baiklah. Setakat itu you faham. Sekarang tiba masanya you kopi 7 minuman. Kalau you dah stage 3, stage nak masuk stage 4 dan sebagainya tu, jangan sampai dialisis lah, saya minta dengar elok dan tolong kopi saya nak cerita pada you sekarang. Ingatkan ini sebagai satu doa. Semoga kalau you buat ni, ingat elok, ini semua kuasa Tuhan. Kalau diizinkan, insyaAllah you perlahan-perlahan akan reverse balik, perlahan-perlahan. Kalau tak boleh stage 1 pun, daripada 3 pergi 2, daripada 4 pergi 3, itu kan cantik, faham tak? Dan ini perlukan waktu. Number 1, Siapa pernah tengok ni? Saya bawa ni saya buat katakan sehari sekali atau 2 kali saya buat ni. Jadi dengan apa tu sukacitanya saya menceritakan semudah air ini. Minumnya lebih kurang 500 ml. Ini lebih kurang 500 ml lah ni. Kalau penuh ni dekat 1 liter ni. Kadang-kadang saya ambil dekat satu botol setengah lebih kurang, 1 botol 500 ml tu. So kalau saya buat, saya suruh pembantu rumah saya buat sampai line ni, dia lebih kurang nearly about 700 to 800 ml. Okay, so you boleh habiskan katakan 1 liter sehari bersama dengan biji tu sekali. Yes. Jawapannya ialah nombor 1, tidak lain tidak bukan, saya baru tunjuk, ialah terkenal. Bagi mereka yang belajar tentang holistic medicine ataupun perubatan alami, natural, air Bali antara yang top. Ada 7, tapi you boleh pilih 7-7 pun ataupun yang mana serasi dengan you. Faham tak perkataan serasi? Macam mana you tahu serasi tak serasi? Senang je. Lepas sebulan, you pergi check balik lah you punya GFR tu. Atau bagilah 2 bulan. Kan? Kadang-kadang sebulan tu terlalu cepat. Sebab kerosakan buah pinggang tu tidak ambil waktu dalam sebulan 2 bulan. Mungkin dah 3-4 tahun. Ataupun you dah makan ubat painkiller dah 5 tahun, 10 tahun. Baru dia nak fail. Faham tak? Tetapi nak reverse balik takkanlah sebulan 2. Itu pun dalam 2 bulan. Kalau you amalkan air macam saya cerita ni. Minuman pertama ialah air Bali. Okay? Dan cara buat air Bali you lebih pandai pada saya. Simple je kan. Kalau 1 cup Bali, airnya 5 cup. Itu dia punya cara. Lepas tu you rebus dia elok sampai dah hancur, atau bukan hancur, dah matang lah elok, cantik, dah boleh makan dengan biji-biji sekali. Tapi yang penting air dia tu, okey. Dan pastikan Bali ni you bersihkan elok. Kalau ada organik, beli yang organik. Tapi kalau tak ada organik pun tak apa. You jangan terlalu panik dengan nak organik tak organik ni. Sebab tak ramai orang yang mampu pun nak beli organik kan, betul tak? So, apa yang you boleh campur sedikit, itu you ambil satu ibu jari ginger, halia. Potong halus-halus, you masukkan masa you rebus tadi dengan air yang 5 cup, 1 cup air, 1 cup Bali, 5 cup air. Lepas tu you buat elok, campur dengan ginger sekali, you potong halus-halus ginger tu supaya dia resap dia punya isi kandungannya tu. Dan kalau boleh bawa sebatang cinnamon, kayu manis. Sebatang tu kalau yang Ceylon punya tu cantik lah. Kalau yang Indonesia atau Vietnam punya tu yang keras, tebal. Bagi saya tak kisah sangat lah yang mana pun yang you mampu beli, masukkan sikit cinnamon. Dah cukup. You boil
sampai dah nampak masak apa tu dia punya bali tu. Lepas tu you biarkan lebih kurang 20 minit lagi dalam waktu dia tengah panas-panas tu. Faham tak? Lepas dia mendidih, you biarkan bagi panas, suam panas, jangan matikan api tu lebih kurang 20 minit lagi. Sebab kita nak betul-betul apa tu bahan-bahan compound yang aktif daripada bali punya biji tu meresap ke dalam air tu. Kan dia jadi berkelabu tu kan. Jangan minum yang atas ni saja, faham tak? Minum yang tengah tu, yang kat bawah tu. Boleh tak saya kacau sikit? You nampak ni saya dah kacau tadi, tapi kalau you biar lama-lama atas dia jadi cerah kan. Jangan minum yang cerah tu sangat. You kena campur dengan yang kelabu tu. Setengah orang dia nak bubur lepas bila dia nak minum tu, bila dah suam-suam sikit, dah rasa tak panas sangat tu, dia masuk lime sikit. Lepas tu dia nak masuk honey sikit pun tak apa. Itu penyedap aja. Penawarnya ialah bali tu sendiri. Faham? Dengan halia dan dengan cinnamon. Dan minumnya macam mana cara? Cepat. Okey, saya kata tadi, kalau boleh dapatkan daripada air banyak tu, 1 cup belah pagi dan 1 cup belah petang. Paling banyak 4 cup satu hari. 4 cawan. Atau 4 gelas lah satu hari. So, nak minum 2 pagi, 2 petang pun boleh, atau you bagi 4 kali sehari pun boleh. Paling minima 2 kali. 1 pagi dalam perut dan dalam keadaan perut yang kosong, juga petang ataupun malam waktu perut masih kosong. Dia sahaja. Minimum 2 kali, maksimum 4 kali. Gelas dah dijadikan air lebih kurang 1 liter, you bagi 2. Rupanya bali semudah orang kata GMO lah, orang kata tak bagus lah, jangan makan. Dia kan sama standard dengan gandum, orang semua tolak ke tepi. Tapi saya fikir-fikir balik, Tuhan tak pernah menjadikan sesuatu tu untuk sia-sia saja. Sebabkan manusia bila tukar sampai GMO tu, saya faham lah. So kita carilah yang organik ke apa, sebab kita dah berpenyakit kan, kita nak baik, kita carilah. Tapi kalau tak ada yang organik, saya kata apa tadi, yang biasa kat pasar pun boleh. Jangan terlalu risau, cuma basuh elok-elok. Okay. Nombor 2, kalau boleh you ambil beet juice, beet, B-E-E-T, yang merah tu. You perah dia jadi jus, dia macam darah jadi. Okay, merah-merah gelap tu. You minum tu lebih kurang 2 cup juga, 1 pagi 1 malam. Kalau you tak ambil bali, ataupun bali dah tak ada jual, ataupun you terlambat nak beli, PKP you takut nak keluar, katakan kat pasar tu you cuma dapat beet juice, beetroot lah. Beetroot tu you tukar jadi beet juice. Okay, ambil dia punya merah tu lebih, you minum tu 2 kali sehari juga. Boleh selang-seli, hari ni bali, besok beet. Tapi nombor 3 ni dengar elok. Bagi mereka yang boleh tahan, yang ni kena tahan sikit sebab rasa dia tak sedap. Namun ada orang campur-campur dengan honey juga. Katanya ialah celery. Celery ni another magic show. Magic kenapa? Ramai orang yang satu dunia yang belajar tentang apa tu holistic medicine, yang belajar tentang power of plant ni. Rupa-rupanya celery, sebab itulah Tuhan jadikan dia macam batang, dan kalau you tengok design dia, tapi orang bukan belajar tentang design itu saja, orang belajar tentang kandungannya. Antara yang terbaik di dunia, saya tulis kat sini apa dia tadi, bali, lepas tu beetroot, tapi datangnya celery. Dan buat apa? Buat jus. Selalu saya suruh you ambil dengan sabut dia sekali kan, dengan serat dia sekali kan, tapi yang ni terlalu keras dan terlalu, kalau you masukkan you tak boleh telan banyak, sebab saya nak suruh minum banyak ni. Kenapa selalunya bila datang dengan buah pinggang ni kena lebihkan air, lebihkan minuman, dia tak bagi 1-2 sudu saja, sebab kita kena detox. Dan nanti you akan terkencing-kencing, tak apalah, asalkan baik kan. Sampai malam pun kadang-kadang you kena bangun kencing, jangan marah saya kan. Sebab apa? Saya suruh buat celery sama macam buat bali tadi. Dia lebih kurang 1 liter kalau boleh. Kalau tak boleh setengah liter, berarti lebih kurang 500 ml. You bagi 2, sekali pagi, sekali malam. Okay? Ataupun you kalau tengah teruk stage 4 lah katakan, you dah tak ada harapan, doktor kata ni sikit je lagi nak pergi dialisis, you balik, you cari celery, you jangan campur apa-apa dulu pun tak apa. Saya ulang, celery sahaja je. Sebab tu saya kata dia tak sedap kan. Dia macam dia pedas, dia tak sedap lah pendek cerita. Tetapi tak adalah sampai tak boleh minum. Macam air sayur kan. Kadang-kadang orang tak suka, tapi ni bukan tak suka punya pasal, you tak ada choice. Bagi saya masih sedap lah, sebab orang sakit dia tak peduli sangat, lidah ni jadi dah okey dah kepada benda-benda tak sedap ni.
Tapi boleh minum, jangan risau sebab dia bersifat sayur kan, yang agak keras dia punya rasa tu. Daun tu jangan pakai banyak sangat. Kalau dia nampak banyak bushy, terlalu rimbunnya banyak sangat, daun tu tak perlu sangat. Ada juga kuat kuasanya, tapi tidak sebaik untuk tujuan kidney problem. You ambil batangnya saja, okey. Sampai ke bawah, cuci elok, lepas tu potong, buat sampai jadi jus. Jangan campur, saya ulang, jangan campur dengan air. Boleh ingat tak ni? Jangan campur dengan air. Tadi barley kena campur dengan air lah sebab dia biji kan. Tapi celery ni sebab dalam tu dah ada living water. Tahu tak perkataan living water? Airnya dah hidup, dan bukan takat hidup saja. Air dia lah yang merupakan penawar resmi. Sebenarnya bukan untuk kidney failure saja, tapi malam ni kan kita fokus kepada kidney. Semacam semua saya recommend pada you. Dia bukan khas untuk diabetes saja. Saya selalu cerita macam daun salam, daun moringa. Takkanlah cuma untuk joint saja kan. Macam saya bagi habatus sauda, habajaya tu kan. Takkan untuk immunity saja. Tapi kita fokus kepada apa kita nak bagi pada malam ni, iaitu kidney failure. Okay, tengok. Celery juice, siapa saja berani main dengan dia, you akan mendapat jawapan paling lambat pun 2 bulan. Paling lambat. Paling awal dalam sebulan dah boleh nampak. Tapi maklum saja saya kata tadi, tidak ada satu yang saya cerita malam ni adalah ubat. Ubat berarti makan la ni boleh baik, betul tak? Tak sampai sejam you tengok Panadol boleh kebah. Ni bukan Panadol atau ni bukan painkiller, faham tak? This you require untuk detox. Hari-hari kena buat. You boleh selang sehari barley, sehari beetroot, sehari celery. Ataupun dalam satu hari tu you boleh buat pagi celery. Yang bagus sekali bangun pagi perut kosong. Apa-apa yang saya cerita malam ni perut kosong. Jauhkan daripada makanan hampir 2 jam. Itu yang paling tepat. Sebab kita tak nak makanan yang ada, especially ada susu, ada lemak, ada gula, tak mau langsung. Pasal apa? Dia mengganggu nak bersihkan kita punya toxicity dalam badan. Dan kidney kita nak dibantu. Kita kesian kat dia. Dia dah letih, dia nak mogok dah, dia nak tutup, dia nak PKP dah, dia nak tak boleh rentas waktu negeri lagi dah, dia tak larat dah. So dia minta maaf lah, dia kata, "Encik tolong bagi saya rehat sekejap." So bagilah benda-benda cantik. Dalam celery ni, kalau you nak tahu, kalau saya baca, ada satu namanya sodium cluster salt, yang banyak bahan-bahan buah-buahan sayur-sayuran lain kalau makan pun boleh efektif, tetapi tak se-efektif sodium cluster salt. Sodium cluster salt ni dia banyak kerja dia. Satu yang paling utama ialah dia membunuh pathogens. Sebab rupa-rupanya salah satu penyebab utama penyakit adalah disebabkan kan bakteria jahat kan, atau virus-virus yang nakal. Dia mengganggu. Ramai orang tahu apa tu teori bakteria dan virus ni memang antara penyebab penyakit. Awal-awal dulu orang dah tahu. Tapi zaman moden ada masalah toxic metal. Dia juga celery ni boleh menghilangkan ataupun mendetoxkan. Bukan dalam masa sehari, maka you kena rajin 2 bulan je. You give me 2 months, I will support you and bagi you faham betul-betul. Dan lepas 2 bulan you dah nampak sikit perbezaan saja, you akan sambung terus. Memanglah ada penyakit yang perlu, kidney failure ni perlukan 6 bulan, ada yang 4 bulan. Kan kalau Tuhan nak tunjuk, sebulan pun dah ada. Tapi jangan putus asa. Saya ulang, jangan putus asa sebab Tuhan yang janjikan setiap penyakit tu ada ubat. Kemungkinan kalau you tak sabar, jangan-jangan minggu ataupun bulan yang keempat dia nak baik, you dah berhenti 3 bulan. Tak boleh lah. Sabar je. Sebab apa yang paling buruk berlaku, you memang dapat masak vitamin mineral yang baik-baik. Kalau I listkan nama vitamin mineral tu, you akan menangis nanti. Tuhan bagi dengan batang nampak hijau kecil keras macam tu kan, nak gigit pun rasa keras tu. Dia cukup banyak. Dengan syarat you ambil jusnya sahaja. Saya ulang, jusnya sahaja, pure. No water added, of course no sugar lah. Honey pun tak boleh boh. Setengah orang nak masuk honey sikit, dia tak tahan, okey. Nak masuk, kadang-kadang dia orang tambah saya kata tadi limau sedikit nak bagi sedap. Setengah orang campur dengan timun pun okey lah, nak bagi rasa lembut sikit. I serah pada you. Tapi kalau orang putih panggil neat, N-E-A-T, neat, tak ada campur apa-apa. Okey, baik. Berapa mil saya minta? Antara 3 hingga 400 mil bangun pagi, kosong perutnya, dan malam lagi 300 mil. So lebih kurang 600 hingga 700 mil sehari. Lebih kurang 1,5 botol mineral tu lah, pure. So you siapkan dalam peti ais, kalau nak simpan pun boleh, tapi tak lebih pada 24 jam. Saya ulang, tak lebih pada hari besok. Boleh makan lagi, minum lagi, tapi malamnya kalau boleh you dah siapkan. Dah lebih pada 24 jam tu you siapkan yang fresh. Ingat,
nak jadikan penawar the best. Ini 3 saja you dah tak larat nak amalkan, sebab dari segi manfaatnya lebih pada cukup. 4 ialah siapa pernah dengar Arabic gum, okey? Siapa pernah dengar apa tu fiber up kan, yang saya buat fiber up tu boleh. Memang saya buat mulanya untuk jaga perut, jaga bakteria baik, tapi kebetulan dia bantu bila bakteria tu baik tu jadi lebih meriah kan. Saya kata dia mampu membantu mengeluarkan hormon, vitamin, minerals, immunity kita pun dia juga jaga. Jadi bakteria baik ni harus kita jaga dan bagi dia tak marah. Dan dia pun boleh menjaga buah pinggang, organ-organ lain. Maklum sajalah bakteria ni bakteria baik memainkan peranan yang penting. So ramai orang yang dah hafal ada campuran fiber up dengan fiber serat, dan satu lagi Arabic gum yang terkenal dengan banyak serat dan prebiotik, makanan untuk bakteria. Dia juga membantu buah pinggang dengan macam another magic show. Dan you pernah tengoklah testimoni orang yang ambil fiber up ni memang lega banyak dari segi buang yang besar. Tu satu cerita lah, tapi penjagaan detox pun bagus melalui improvement buah pinggang ni senang kan. Kita dah siapkan, you koyak sachet tu, you kacau terus, bagi dia larut, minum 2 kali sehari juga. Baik, boleh. Seterusnya, nombor 5 sekarang, green tea. Jadi kalau daripada you nak ambil teh biasa, you minum green tea without sugar. Boleh? Nak masuk sikit stevia, nak masuk sikit honey tu pejam mata lah. Tapi it's not the top. Okay, saya kata tadi yang 3-4 tadi top, termasuk fiber up tadi memang top untuk buah pinggang. Nombor 6 sekarang ialah siapa yang pernah ambil teh halba, pernah dengar? Ni ramai orang dah tahu juga ni, fenugreek. Teh halba, ramai sebelah India yang pakai teh halba ni. Dia suka bukan minum teh hijau, tapi dia orang suka teh halba. Tahu kan, teh halba you buat masakan tu, halba tu you buat jadi teh. Jadi ni minuman-minuman santai untuk kudapan anda, boleh kita pakai juga. Apa yang dinamakan air hidup. You kena belajar minum air hidup, living water. Sebab tu masa saya kena kanser dahulu, awal-awal tahun 2001, Tuhan bagi rezeki jumpa RX water. Yang sebenarnya yang terbaik air Zam-Zam, tapi kita nak cari Zam-Zam setiap hari tak ada kan. So kita cari jalan untuk mengubah atau mengolah filter kita supaya dia boleh keluar air yang bertenaga, yang ada mineral dan zat-zat yang bagus dari sudut trace mineralnya juga. Dan ada cara untuk kita bagi air tu living, maksudnya kan air tu dah banyak yang dah kotor, dah mati, dah daripada reservoir, ada klorin dan sebagainya. Kita kena tapis dan pakai tanah liat. Semoga air tu bila dia melewati kawasan-kawasan yang begini, dia ada charge dia yang berbeza. Ini ilmu penjagaan air juga harus kita belajar. Sebab itulah air Zam-Zam one of the best. Siapa pun tak boleh copy sampai sekarang. Okey. Dan kita tutup cerita pada malam ni, iaitu selain pada air, ada satu lagi yang dinamakan sacha inchi oil, sebab didapati omega 3. Dulu kan selalu saya kata recommendnya minyak ikan. Tapi sekarang minyak ikan ni banyak mercury, lead lah, bahan-bahan yang beracun. So Tuhan bagi rezeki pada saya, lebih kurang 3 tahun lepas kita jumpa sacha inchi oil. Cuma you kena tengok brand betul-betul, RX369 ataupun DND369. Kenapa? Omega 3 adalah anti-inflamasi. Jadi kalau buah pinggang tu dah dalam keadaan yang teruk, dia nak kena buang masalah-masalah radangan. So omega 3 tu kalau boleh you ambil yang sachet, you koyak dia, sebab dia perlukan at least 2 sachet pagi, 2 sachet petang. 1 sachet tak cukup, sebab buah pinggang ni dah mula garang lah kan. Satu lagi saya kata kopi. Sebab tu saya buat masuk gaya kopi, sebab satu untuk nak jaga liver saya. Sebab orang dah kena kanser ni, semua organ dia nak cuba protect lah. Kidney dah mula rosak disebabkan banyak makan painkiller. Saya belajar. So boleh tak ambil kopi? Yes, kopi terkenal juga untuk jaga liver dan menjaga buah pinggang. Cuma tak boleh lebih pada 4 cawan satu hari. Saya ulang, tak boleh pada 4. Setengah orang kata sampai 6, tapi saya tak berani suruh you minum sampai 6 cawan. Sebab apa? Dah mula takut ketagih pula nanti. Faham tak? Okey. Yang penting you ingat malam ni apa? Barley, beetroot dan yang penting sekali belajar ambil celery tu. Sebab magic tu saya pun sejak dah desperate ni,
nasib baik apa tu gout saya tu dah jumpa RX9 dengan RX10, bolehlah sembahyang semua sekarang kan. Tapi kita kena masih berjaga-jaga. Kalau apa-apa pun makan bahan-bahan suplemen pun, kita masih lagi kena menjaga kebersihan dan fungsi buah pinggang dan liver menjadi bersih, supaya dia boleh terima semua herba ke suplemen ke makanan pun. Harus kita jaga. Maklum saja kita tak tahu apa yang terselit di antara makanan-makanan kita ni. Terutama sekali yang suka makan fast food, yang suka makan packed food, yang refined food, yang processed food, confirm. Yang tu antara penyebab utama kenapa selain daripada susu, gula dan daging, ini antara penyebab utama kenapa buah pinggang kita rosak. Seusulnya kena buah pinggang apa tadi? Diabetes dan high blood pressure. Kita sentiasa kena mendoakan orang lain supaya mereka juga sihat walafiat. Dan saya percaya you all semua orang baik-baik dan orang yang tidak memperzalimkan diri sehingga berdapat penyakit. Jangan salahkan diri. Saya di sini untuk cuba support you dan percaya pada you yang you boleh reverse apapun penyakit. Jangan peduli apa orang nak kata, sebab Tuhan yang menjanji pada kita yang kita tu kena berbaik balik dengan body kita. Kalau kini you kena rajin bercakap. Nanti saya ajar you macam mana nak bercakap dengan buah pinggang you. Contoh, buah pinggang, apa khabar kau? Assalamualaikum, apa aku boleh buat pada hari ini? Boleh tak aku bagi kau minuman yang baru? Aku baru belajar pada Dr. Nordin. InsyaAllah, dengan izin Allah minum. Aku minum ni aku bagi kau. Semoga kau sihat. Cakap. Sebab ramai orang yang tak tahu the power of talking to your own organ. Itu magic ni kalau saya ajarkan lari pula daripada ruang ilmu kita ni. Tapi cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.